Jadi bagaimana Ustaz kita nak lanjutkan betapa pentingnya kesedaran umat Islam supaya jangan kita lupakan Al-Quran dan juga sunnah dalam perlembagaan hidup kita untuk menangani perkara-perkara maksiat ini, Ustazah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, khususnya ibu dan ayah, addibu auladakum ala thalathi khisal. Didik anak kamu dengan 3 perkara. Di antaranya tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah didik anak-anak qiraatul Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, lalu mutaba'ah, mengikut apa yang diajar dalam Al-Quran. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebut oleh Nabi tadi, hubbu nabiyyikum, mencintai nabi kamu. Bukan setakat ajar sunnah Nabi, malah bagaimana seorang ibu dan ayah mampu menanam dalam jiwa anak-anak perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kadang-kadang tak boleh kita menuding jari pada anak-anak muda seolah-olah kita meletakkan 100% kesalahan kepada mereka. Sebab dalam beberapa program yang kalau kita tengok penyelidikan kajian sosial tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ditanya kepada anak-anak muda itu, kita kaji apa yang ada dalam diri anak-anak muda itu, kita lihat dalam diri mereka ada kekosongan yang tidak cuba diisi oleh ibu ayah ataupun pendidik, masyarakat dan sebagainya. Lalu kekosongan itulah yang diisi oleh apa yang disebut oleh Ustaz Syekh sebentar tadi. Cara hidup sana, cara hidup sini. Sebab mereka tidak tahu untuk mengisi hidup mereka dengan identiti Islam yang diajar daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pernah seorang laki-laki dia jumpa dengan Nabi SAW. Ya, laki-laki itu jumpa Nabi kerana apa? Kerana dia pernah bercium dengan seorang perempuan. Lalu bila dia kata, wahai Rasulullah, aku pernah mencium seorang perempuan, Nabi terus palingkan wajahnya daripada laki-laki tersebut kerana maksiat yang telah dia lakukan. Jangan tuan-tuan kita biarkan maksiat berleluasa. Ustazah bimbang Nabi memalingkan wajahnya daripada kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah di atas maklumat sebentar tadi. Saya tertarik apabila Ustaz katakan kita jangan menyalahkan orang muda sahaja. Baik Ustaz Syekh, ya, kita perlu bagi nasihat kepada remaja-remaja khususnya yang telah pun terjebak, yang telah pun terlanjur, yang ingin kembali ke pangkal jalan. Kalau boleh kita dapat Ustaz bagi nasihat supaya mereka dapat kekuatan untuk berhijrah, untuk melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka, Ustaz. Bagi muda-mudi yang telah terlajak, telah terlanjur, terutama kepada yang perempuan ini, sering kita melihat mereka melakukan kesalahan demi kesalahan. Yang pertama, mereka berzina. Kemudian selain yang kedua, mereka membunuh anak yang dilahirkan itu. Cara pembunuhan kita tahu, ada yang diletak depan masjid, ada yang dibuang begitu sahaja, ada yang ditikam dan seumpamanya. Maka kepada orang-orang yang seperti ini, anak-anak muda yang telah terlanjur, maka jalan keluarnya ada 2-3 perkara. Yang pertama, saya syorkan, kalau terlibat pasangan itu laki-laki dan perempuan, langkah yang pertama terbaik bagi mereka adalah berkahwin. Hendaklah mengambil rasa tanggungjawab, jangan ditinggalkan begitu sahaja. Sebab itu yang perempuan ni dia jadi kecewa sebab lelaki tidak mau bertanggungjawab. Akhirnya dibunuh anak itu dan dia pun akhirnya dihukum gantung. Maka nanya dia. Jadi bertanggungjawab lelaki dan perempuan sebab dah terlanjur, ambil tanggungjawab, berkahwin. Kemudian yang kedua, insaf dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha. Tidak akan mengulangi lagi perkara-perkara yang seperti itu. Dan yang ketiganya, beri nasihat kepada rakan-rakan yang belum terjebak. Jangan jadi seperti aku. Jadilah seperti orang yang baik-baik. Tunjukkan kepada mereka model-model yang baik-baik. Jangan jadi seperti aku yang telah terlanjur ini. Yang masyarakat pun memandang serong, ibu bapa pun tak apa nak berkenan dan seumpamanya. Dan yang keempat, kepada ibu bapa, kalau menghadapi anak-anak yang seperti ini, janganlah dibuang mereka. Sebaliknya diberi bimbingan, asuhan dan apa-apa tindakan supaya mereka ini dapat menjadi insan yang baik dan berguna pada masa yang akan datang. Dan akhirnya saya berpesan kepada anak-anak muda sekalian, ikutlah cara hidup Islam, kerana cara hidup Islam itulah yang terbaik.
kalau nak berkawan, kalau nak bercinta, berkahwin dulu. Seperti saya sebut dulu daripada tadi ni. Jangan bercinta dulu sebelum kahwin. Semua ini perkara-perkara yang termasuk dalam jerat percintaan yang kita sebutkan. Wallahu alam. Baik, maksudnya I love you tu mesti lepas kahwin Lepas kahwin. Okey, baik, terima kasih Ustaz Syekh. Baiklah Ustazah Nafizah, kita dah sampai ke penghujungnya. Sebagai rumusan, mungkin ada nasihat-nasihat yang Ustazah nak berikan kepada adik-adik kita, kepada semua yang sedang menonton forum malam ni. Mudah-mudahan mereka mendapat manfaat untuk diterjemahkan dalam kehidupan mereka, Ustazah. Baik, Ustazah merasakan satu keperluan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kepada kita semua dan anak-anak bangsa kita ini untuk mendalami sejarah Islam. Daripada zaman Nabi SAW sampailah bagaimana Islam sampai ke tanah Melayu, tuan-tuan. Baru mereka tahu kekuatan yang diperlukan. Mereka tahu bagaimana akhirnya daripada kelemahan-kelemahan kita, kelemahan generasi muda dan generasi tua, musuh-musuh mengambil kesempatan. Dan Ustazah akhiri dengan satu pandangan daripada Imam Al-Qurtubi terhadap satu ayat dalam Al-Quran, Suratul Hijr ayat 44 yang bermaksud neraka Jahannam itu ada 7 pintu dan tiap-tiap pintu itu ditetapkan untuk golongan tertentu. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, dalam 7 pintu itu, pintu yang paling hina, yang paling keji azabnya, pemandangan yang paling buruk, pintu yang paling busuk ialah orang-orang yang berzina kepada Allah. Lalu tuan-tuan, tolong pastikan anak kita, anak orang lain juga macam anak kita juga, pastikan mereka tidak terlibat dengan jenayah zina ini. Dan jangan sekali-kali kita menjadikan budaya dalam masyarakat kita budaya mendekati zina. Ya, tadi telah kita sebut Nabi memalingkan wajah daripada orang yang mengakui dia pernah bercium dengan perempuan lain, sehingga turunlah satu ayat Al-Quran yang di antara lain memberi maksud, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan boleh menghapuskan kejahatan. Lalu jadikan umat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, umat yang andai kata kita pernah melakukan kesilapan, segera ayo kita melakukan kebaikan yang banyak, kerana sesungguhnya kebaikan dan ketaatan kita hari ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita yang semalam. Baik. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah Nafizah. Saudara penonton, surah Al-Luqman ayat yang ke-6 membawa maksud ada antara manusia yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada hiburan-hiburan yang melalaikan, yang akibatnya menyesatkan dirinya dan orang ramai daripada jalan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan, dan ada pula orang yang menjadikan jalan Allah itu sebagai ejek-ejekan. Merekalah orang yang beroleh azab yang menghinakan. Maksud surah Luqman ayat yang ke-6. Untuk itu saudara penonton, sama-samalah kita mengambil intipati dan juga pengajaran apa yang telah disampaikan dalam Bicara Wara Forum Perdana Islam pada malam ini. Mudah-mudahan setiap nasihat, teguran yang diberikan oleh ahli panel janganlah sekadar sebagai mencurahkan air ke daun keladi. Ambillah ia, tanamkan dalam hati, terjemahkan dalam kehidupan, peliharalah keluarga kita daripada api neraka. Sama-sama kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih kepada Bank Muamalat Malaysia Berhad, Yayasan Al-Bukhari, Al-Bukhari International University. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.